Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya hormati Tuan Pengacara Majlis Tuan Haji Muslim bin Junaid, yang dihormati pengurusi 1 Tuan Haji Kasim bin Suang, yang dihormati naib pengurusi 2 Encik Habibullah bin Usman, yang dihormati Tuan Setiausaha Tuan Haji Harun bin Kamil, dan Setiausaha 2 Tuan Haji Muhammad Anid bin Abdullah, Tuan Bendahari Tuan Haji Muhammad Tuan Haji Repa bin Syafi'i, seterusnya tetamu-tamu dari jauh, dari Perak, dari Selangor dan dari Seremban, dan tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, serta nikmat istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang baru datang, Tuan Haji Sarip dari Johor Bahru. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita berhimpun pada pagi ini kerana program khatam ayat kursi yang baru disebutkan oleh penolong pengurusi tadi, ialah banyak kita membaca ayat kursi saban hari, terutama lepas sembahyang fardu. Kerana siapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang fardu, tidak ada halangan untuk masuk syurga kecuali mati. Tapi jangan mati dulu, baca ayat kursi banyak-banyak. Dan hari ini kita baca ayat kursi insyaAllah 17 kali. Ada kalanya kita baca 7 kali, ada masa 17 kali, ada masa 170 kali. 7 kali ini mengambil kira daripada, pertama sekali kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada berlaku, yang Tuhan jadikan di dunia ini, banyak perkara 7. Supaya kita mengambil iktibar, ingat akan perkara 7 ni. Pertama sekali, anggota kita sujud mesti kena 7 anggota, 7. Dahi, tangan, lutut, kaki, 7. Supaya anggota kita tidak terkena api neraka yang 7. Kerana neraka tu juga ada 7 pintu, 7 lubang. Kita melontar jumrah, ula, wusta, aqabah, semua 7. Mengingat kita bahawa api neraka itu ada 7, berikhtiar untuk kita menjauhkan daripada api neraka. Antara ialah baca ayat kursi, antaranya ikhtiar kita 7 kali. Dan kalau kita kira lagi tawaf, sa'i, langit, bumi, hari, semuanya 7. Sebab itu kita baca ayat kursi sekurang-kurangnya 7. Tapi yang ada baca 3 kali aja kata dia.
tak sempat nak baca 7 lepas maghrib. Terserahlah pada tuan-tuan je nak baca 3 kali ke 5 kali atau 7 kali. Adapun 17 kali itu kita mengambil kira iaitu sembahyang satu hari semalam 17 rakaat ya. Bermula daripada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, jumlahnya 17. Ingat yang kita disuruh sembahyang, baca ayat kursi 17 kali, 17 rakaat, jangan tinggal. Maksudnya 17 ada di punya sandaran. Kenapa baca 17? Jadi ulama-ulama dulu dia mencipta huruf-huruf angka-angka ini semua ada tujuan. Dan 170 kali itu adalah huruf ayat kursi. Kalau dikira 170 hurufnya. Kalau kita ada masa, bacalah 170. Atau kita baca sendiri pun boleh 170. Selain daripada menghindarkan api neraka, Tuhan beri kepada kita perlindungan. Dia ada dia punya hadam untuk menjaga kita. Seperti disebut dalam cerita seorang pelajar di Amerika sana, dia balik malam sorang-sorang sendiri, anak dara. Dia nampak satu orang kulit hitam. Biasanya siapa berjalan seorang akan diperkosa lah, biasanya begitu. Tapi hari itu anak perempuan ni pelik kenapa dia boleh selamat. Besoknya dia jalan lagi dan bawa kawan, ditanya dengan orang kulit hitam itu, semalam aku jalan seorang, kau tak buat apa-apa pada aku. Kata orang kulit hitam itu, aku nampak kau bertiga, bukan seorang. Jadi itu dia punya keramat, bukan ada orang lain, dia jalan seorang. Tapi Tuhan beri penjaga dia tu, sebagai penjaga, pengawal. Kerana ayat kursi ni ada hadam untuk pengawal, maka dia tak diapa-apakan perempuan ini kerana ada nampak 2 orang. Inilah kelebihan kita membaca ayat kursi, sangat besar tuan-tuan faedahnya. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada gandum hilang, dicuri oleh syaitan. Jadi dicuri oleh syaitan. Satu hari dia dapat tangkap, lepaskan aku, nanti aku beritahu dia punya rahsianya. Kalau engkau nak selamat daripada aku mencuri gandum kau baca ayat kursi. Dia dah pecahkan lubang dia. Dia dah pecahkan rahsia. Maka dibaca ayat kursi, syaitan tak datang. Ada pengawal di situ. Ayat kursi sebagai pengawal. Tuan-tuan dah selalu baca ayat kursi, tapi untuk meyakin, menguatkan lagi keimanan kita, kepercayaan kita kepada ayat kursi ini lebih kuat lagi. Jadi ustaz-ustaz kita dulu pun kalau sembahyang baca ayat kursi 7 kali. Sembahyang hajat, ayat kursi juga dibaca. Rakaat kedua dibaca suratul Ikhlas 11 kali. Ayat kursi. Jadi diperbanyakkanlah dengan kita membaca ayat kursi supaya kita dilindungi oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, ayat kursi, dan dijauhkan daripada gangguan iblis dan syaitan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, baru 2 hari lepas kita semalam nisfu Sa'ban. Jadi ada malam itu kita baca Yasin 3 kali. Siangnya nisfu Sa'ban, hari Jumaat. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Siapa yang memang dipias puasa bulan Sya'ban, hari Isnin, hari Khamis atau hari-hari lain, bolehlah puasa hari Jumaat. Akan tetapi kalau dia tak pernah puasa hari lain, tiba-tiba hari Jumaat puasa kerana nisfu, tak boleh. Tapi kalau dah buat, nak buat macam mana? Semalam dah puasa, puasa biarlah, serah pada Tuhan. Dah lepas, sebelum tu dia tak puasa.
Dia nak kejar sangat fadilat ni sebab dia puasa hari Jumaat. Jawapannya sebenarnya tak boleh. Ya. Dia nak numpu hari Jumaat tu kelebihannya saja. Hari lain tak puasa. Tapi kalau dah sudah, tahun depan jangan buat lagi. Ya. Tak apalah semalam dah puasa lah. Terserah pada Allah ya. Jadi permohonan pertama minta panjang umur. Panjang umur dalam iman namanya. Minta panjang umur dalam iman. Kita ulas balik semula lah. Kerana yang pertama sekali umur. Kalau kita tak umur, mana datang iman? Mana nak beramal? Umur dulu. Minta panjang umur. Kalau minta rezeki dulu, umurnya pendek, mana nak dapat rezeki? Susunan kena betul. Permohonan ikut susunan. Minta panjang umur dalam iman. Malam nisfu doanya dimakbul, diterima. Walaupun tidak secara berjemaah baca Yasin, doa sendiri dekat rumah pun boleh juga. Mohon kepada Allah. Kerana ni dah lepas. Bersyukurlah kalau kita dapat kesempatan untuk berdoa minta panjang umur. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya untuk beribadat kepada Allah. Sejahat-jahat manusia panjang umur digunakan untuk maksiat kepada Allah. Syukurlah Tuhan beri kepada kita umur panjang untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha ikhtiar untuk panjang umur, banyak sedekah, banyak maknanya berdoa minta panjang umur, dan juga hubungan silaturahim, berbaik-baik antara satu sama lain. Hubungan kasih sayang, silah hubungan, rahim kasih sayang, hubungan kasih sayang. Jadi kalau kita hubungan dengan manusia secara sayang, maka insyaAllah Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya dengan izin Allah. Apabila kita berjumpa dengan sahabat dengan muka senyum, kita memberi, orang itu suka. Orang yang kita layan dengan baik, ahlangan baik, dia suka. Suka itu kembali kepada kita juga, kepada yang memberi dan yang berakhlak baik. Suka. Untuk kita suka, diberi suka oleh Allah. Yang memberi suka kepada kita Allah. Kita tengok dekat akhir surah Maryam, dia tengok kat situ, kalau dia beriman, beramal saleh, Allah Ta'ala akan berikan dalam hatinya itu suka. Orang beriman, orang beramal saleh, hatinya suka. Suka dengan Allah, suka dengan Rasul, suka dengan ibu bapa, suka dengan guru, suka dengan sahabat, suka dengan manusia, suka dengan binatang, suka dengan alam. Artinya cinta. Diberi oleh Allah rasa cinta. Kalau tuan-tuan tengok pula orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, hatinya kejam, keras, tak ada rasa suka, sayang, kasih, tak ada. Lihat orang Yahudi berapa kejam, kerana dia bukan orang beriman. Dia dengan orang Islam tak suka, dengan orang Palestin dibunuhnya semua. Jadi itu semua adalah kehendak Allah. Allah Ta'ala beri keras hatinya itu kerana tak ada iman. Dan itu iman itu sangat penting juga. Selepas kita minta panjang umur supaya ditetapkan iman, dikuatkan iman. Di antara tanda-tanda seorang itu beriman, dia pergi masjid, pergi berkumpul, pergi berjemaah. Itu tandanya dia orang yang beriman. Tuan-tuan sekalian, sangatlah besarnya pengaruh iman di dalam kehidupan kita. Orang beriman itu disertai dengan amal saleh. Dia tidak iman saja. Mana-mana ayat Quran disebut, innal ladzina amanu wa amilus solihat, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Tak cukup hanya mengaku iman saja.
tanpa amal saleh. Dan kita ingat pada ayat Suratul Kahfi di akhir, supaya kita selalu baca ayat ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh itu masuk dalam surga Firdaus, dan dia tidak mau menoleh tempat lain lagi di Firdaus. Mohon pada Tuhan, insya-Allah tuan-tuan sekalian dimasukkan dalam surga Firdaus, asalkannya iman dan amal saleh. Dia dah disebut dia punya syarat-syaratnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Masuk dalam syurga Firdaus. Kalau tuan-tuan rajin sembahyang tahajud, sembahyang witir, puasa sunat, baca wirid, baca salawat, baca istighfar, istiqamah, mohonlah pada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah aku surga Firdaus dengan rahmat-Mu, ya Allah. Walaupun kita tak layak, memang kita tak layak, tapi minta saja, asalkan kita sudah beriman dan beramal saleh. Seperti yang disebut dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi, bahawa kalau mau minta, mohonlah surga Firdaus. Boleh, insya-Allah. Biasa orang yang masuk Firdaus ini boleh menarik orang lain 70,000 lagi masuk dalam syurga. Satu jalan untuk kita masuk surga ni, apa-apalah surga tak kira lah ya, itu beramal saleh. Jadi kuatkan kita dalam hojakan. Saya masuk hojakan tahun 1976. Masa itu dekat surau sebelah madrasah ni, surau hojakan. Tahun 76. Baru balik dari Mesir. Malam itu ramailah orang yang mengamalkan wirid, dipimpin oleh Ustaz Usman Azhari, dengan juga anaknya masa tu ada Johari ke apa, Zahir apa. Jadi amalan ini sudah lama diamalkan dekat Muar ni lah, sejak Ustaz Usman Azhari. Jadi diijazahkan kepada semua yang berhajat, berminat untuk mengamalkannya. Jadi harapan besar bagi saya ialah supaya dapat dikembangkan seluruh Malaysia, dan juga dah Semenanjung dah ada, Sabah Sarawak dah ada, dah kita dah ijazahkan. Yang datang dari Selangor, Seremban, ya, dapat mengembangkan di sana. Dan satu hari nanti kalau sudah ramai yang mengamalnya, bolehlah kita datang satu bas rombongan, iaitu jawatan kuasa dan ahli-ahli wirid daripada Johor ni, datang ke Perak ke Selangor ke. Kalau keadaan negara dah aman, sekarang belum boleh lagi. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu masih ada bagi kita untuk kita bangkit, berjihad, berjuang, menegakkan agama Allah. Niat kita ialah nak memakmurkan agama Allah, imarah. Di antara prinsip hojakan itu imarah, memakmurkan masjid, memakmurkan surau, memakmurkan masyarakat, mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan zikrullah. Itu niat kita, jihad kita, perjuangan kita. Nanti Allah akan beri balasan yang baik kepada kita kalau kita sabar dalam dunia ni. Ya tuan-tuan sekalian, jadi saya merayu juga sekali lagi supaya tuan-tuan kalau ada
peruntukan atau kewangan agak supaya dapat menderma untuk memperbaiki tempat panggung kita yang dah diangkat oleh angin. Sebenarnya makhluk yang kuat angin, tuan-tuan. Sebab ada cerita, malaikat tanya siapa yang kuat dekat dunia, Allah. Dia kata api, besi, batu, kuat. Malaikat tanya lagi, ada yang kuat daripada batu? Ada, Tuhan kata, iaitu besi. Kerana besi itulah yang boleh merobohkan bukit-bukit. Ada tak lebih kuat daripada besi? Api, kata dia. Ada, api kuat. Api akan meleburkan besi-besi. Ada kuat lagi daripada api? Ada air. Api akan padam dengan air. Ada kuat lagi daripada air? Ada angin, kata dia. Jadi angin tu kuat, sebab itu angin puting beliung, angin sangkakala namanya. Habis dunia ni nanti dibinasakan oleh angin. Sekarang malaikat sedang meletakkan mulutnya dekat apa tu yang bunyi itu, seruling dia. Tinggal tunggu tiup aja, perintah tiup aja. Nabi kata dah tak ada masa nak ketawa-ketawa lagi. Tinggal tunggu perintah tiup aja. Kalau Tuhan kata tiup, kiamat lah. Dah dekat dah. Dekat mulut tu dia punya serombong dia tu. Jadi angin kuat, tuan-tuan, habis tempat parking kita diterbangkan angin. Jadi oleh itu kita redalah apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia pun sifatnya ada angin satu badan. Kuat tu angin dia tu. Jadi dengan ini saya ijazahkanlah kepada siapa yang belum mendapat ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dengan ini saya mengijazahkan amalan dihajarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk mengamalkannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji